Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matrang. Berita utama, Kerajaan Sarawak kini memiliki ramuan lengkap bagi melonjak dan memantapkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Datuk Abang Openg berkata, usaha Sarawak dalam mendapatkan semula hak-hak negeri ini membuahkan hasil apabila sekarang Sarawak mempunyai asas ekonomi yang padu. Ekosistem kita dari sudut ekonomi fundamental, we have all the ingredients for the economy to move forward. Energy kita dah ada now, so what we need now is certain strategic organisation or strategic entity with us. Dia berkata demikian ketika ditemui media semasa Majlis Convocation Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak (Sentex) ke-8 di Kuching pada Isnin. Premier Sarawak menambah proses pengambilan entiti lain iaitu urus niaga penambahan saham kerajaan negeri di dalam Affin Bank juga sedang berjalan lancar. Port kita bulan Jun, bank konklusif. The airline kita dah ada MOU yang beri kita subsidi. The airline maybe third quarter. Jun tahun tu dah. Jun tahun tu. Semua tahun. Terdahulu semasa berucap dalam majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata, Kerajaan Sarawak kini sedang mengkaji formula baru untuk melahirkan petani berteknologi tinggi yang cekap melalui pendekatan modal teroka atau venture capital. Menurutnya, kalau ini berlaku, bermakna gaduan Sentek akan menjadi petani yang menggunakan teknologi, termasuk kerajaan akan membina laluan tali air dengan baik untuk penanaman padi dan tanaman lain. Dalam majlis sama turut berlangsung pelancaran maskot Sentex iaitu Probo dan Probi, pertukaran MOU di antara Sentex bersama 12 rakan kongsi strategik mereka seperti Universiti Teknologi Sarawak UTS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan lain-lain serta penyampaian sijil kepada 1,827 graduan Sentex. Sementara itu, Pengerusi Sentex Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani berkata pihaknya bersedia menyahut cabaran Kerajaan Sarawak dalam melahirkan lebih ramai graduan bagi memenuhi keperluan industri semasa yang semakin berkembang. Jelasnya sejak penubuhannya pada tahun 2014, Sentex terus cemerlang dan berjaya memenuhi keperluan industri dengan graduan-graduan yang berkemahiran. Since its inception in 2014, Sentex continue to meet the needs of industries by upskilling and reskilling its target group of school leavers, university graduates and industry employees. Industry competency programs are crucial as some jobs without competencies are getting more and more competitive and challenging and even difficult to get employment. In Sentex, we recognize the significance of providing our local talents with practical training to facilitate their smooth transition into industry workforce. Majlis tersebut telah disembuhkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Abang Openg. Sehubungan dengan itu, Sentek telah meluaskan lagi jaringan latihan kemahiran ke semua 6 kampus mereka bertempat di seluruh Sarawak iaitu di Kuching, Lundu, Betong, Mukah, Dalat dan Lawas dalam bidang latihan fokus industri kepada pelajar. Dalam majlis yang berlangsung dari 5 hingga 8 Februari 2024 itu, seramai 1,827 graduan daripada Akademi Industri, Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus IESG dan Akademi Tenaga Digital dan Hijau DGA akan menerima sijil berasaskan kecekapan mereka. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutamanya buat golongan berpendapatan rendah B40 dan warga emas. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata antara inisiatif yang dilaksanakan adalah bantuan untuk orang kelainan upaya OKU dan kenyalang Gold Card untuk membantu warga emas dari segi kebajikan. Justru beliau menyeru agar agensi kerajaan terlibat sentiasa memberi penerangan kepada warga awam berkaitan kriteria permohonan bantuan yang disediakan oleh agensi masing-masing. Jadi saya berharap setiap jabatan yang mempunyai tanggungjawab untuk
melaksanakan segala dasar-dasar ini akan dapat memberi penerangan kepada masyarakat kita. Apakah program-program yang ada dan apakah kriteria yang membolehkan mereka ini untuk menikmati segala jenis bantuan-bantuan yang diberikan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyampaian sumbangan Tahun Baru Cina Daerah Lawas 2024 di Lawas pada Ahad. Dalam majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah turut menyerahkan sumbangan sempena Tahun Baru Cina kepada seramai 108 penerima yang terdiri daripada golongan ibu tunggal dan OKU. Paparan selanjutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak JIMS bagi menangani 3 isu utama yang dikenal pasti. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sebanyak 3 fokus utama dalam kementerian bersama JIMS antaranya isu pendatang tanpa izin parti, isu dadah dan substans serta gelandangan di Sarawak. Menurut beliau, KPWK turut berkolaborasi dengan pelbagai agensi dalam memfokuskan isu-isu golongan sasaran seperti memfokuskan hak asasi terutamanya pendidikan terhadap kanak-kanak parti. Ada beberapa perkara yang kami bincang tadi. Salah satu tadi adalah tentang pendatang tanpa izin ini, yang mana melibatkan bukan saja lelaki bahkan juga wanita dan ada juga melibatkan kanak-kanak. Dan bila mereka berada, kalau bercakap tentang kanak-kanak, kita akan melihat juga tentang umur kanak-kanak tersebut. Kemudian tempoh mereka berada di depo itu. Dan ini akan menentukan misalnya dari segi hak-hak yang perlu diberikan kepada kanak-kanak itu, iaitu seperti hak untuk mendapat pendidikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada pengarah JIMS Abdul Halim Abang Naili di Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah menambah mesyuarat One Stop Community peringkat negeri itu diadakan pada Selasa bagi mendengar laporan dan isu berkaitan dadah dan substans bersama-sama dengan pelbagai agensi sama ada di peringkat bahagian atau daerah. Manakala di Serian, penganjuran aktiviti kerohanian tidak mengira agama amat penting dalam membangunkan modal insan yang seimbang dalam pelbagai aspek. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wee-In berkata, penganjuran aktiviti kerohanian merupakan satu amalan yang murni terutamanya untuk pembangunan modal insan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan semua yang hadir dalam program tersebut untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat yang ada pada hari ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Jualan Parish St. Matthew Mundai 2024 pada Sabtu. Tujuan Jualan Parish ini diadakan adalah untuk mengumpul dana bagi membiayai aktiviti-aktiviti parish dan chapel-chapel di bawah naungan Parish St. Matthews Mundai. Sekian isi malam, saya Fidel Macang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan Majlis Convocation Sentex ke-8 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.